Terutama Allah semua kita doakan supaya beroleh haji yang mabrur, insya-Allah bersempena dengan bulan kemerdekaan ini juga dan juga musim haji, sama-sama kita pertingkatkan lagi dan imarahkan lagi semangat kita untuk menghayati kemerdekaan. Syahril akan kembali nanti akan sembang panjang dengan dia. Tapi sembang-sembang kawan kat ujung sana, abang Pak Pandey panggil babak nanti Isya. Dah salah dah tu. Dia ada abang, pak pula. Itu salah dari segi bahasa. Kita bercakap tentang itu sebab ini buku besar, Proceeding 15th International Conference on Translation. Jadi abang, pak Pandey itu salah dari segi tata bahasa dia. Buku ini Isya kena hadam dan khatam. Itu sebagai hukuman sebab memanggil saya abang Pak Pandey. Ini adalah persidangan penterjemahan antarabangsa ke-15 dan kita bersama penyunting dan juga penyelaras serta pengarah kepada persidangan ini sendiri, iaitu Profesor Madya Dr. Hasuria Cik Omar. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Jadi bab terjemah ni setebal ini nak dikhatam ni macam mana ni menyunting. Sebelum kita pergi pada kandungan proceeding ini, kita cerita dulu tentang PPA ni, Persidangan Penterjemahan Antarabangsa, dan ini kali ke-15. Ya. Okey, boleh kita perkenalkan program ini, PPA. Okey, terima kasih Tuan Syed. Assalamualaikum semua. Okey, untuk persidangan penterjemahan antarabangsa ke-15 akan diadakan di Kuala Lumpur kali ini pada 25 hingga 27 Ogos di Hotel Primera. Ini merupakan kali yang ke-15. Yang ke-14 telah dijalankan di Pulau Pinang dan mendapat sambutan yang agak memberansangkan. Tapi kali ini kita agak bertuah kerana satu lagi badan yang besar dalam industri perbukuan dan penterjemahan juga turut sama bergabung tenaga, Perbadanan Kota Buku. Ya, kita amat alu-alukan organisasi ini untuk turut sama bergabung tenaga untuk menjayakan persidangan ini. Acaranya pada minggu depan ini? Pada minggu depan. Proceedingnya sudah siap? Kalau kata Isya, dia kata kelas, dia kata. Berapa kertas yang dibentangkan untuk kali kita ada lebih kurang 62 sebenarnya kertas. Tetapi bukan semuanya dimuatkan dalam proceeding ini kerana sesetengah penulis tu mereka ingin menerbitkan dalam jurnal. So ada yang tak diterbitkan proceeding. Walau bagaimanapun sebahagian besar 90% ada dalam proceeding. Bidang penterjemahan ini mungkin kepada setengah pihak, termasuklah penonton resensi ni, walaupun kebanyakan mereka dekat dengan buku, tetapi realiti dunia penterjemahan ini adalah satu yang berbeza. Justru saya nak berbincang sedikit soal apabila memilih tema sinergi community terjemahan ini, apa intipati dan fokus yang dibicarakan dalam seminar pada kali ini, Doktor? Sinergi komuniti terjemahan. Kalau kita bercakap tentang terjemahan, dia melibatkan banyak pihak. Ya, bukan hanya penterjemah, tetapi orang yang memberi tugas untuk kita menterjemah. Penterjemah itu sendiri, penyunting, penerbit, siapa yang memberi dana, siapa yang akan membaca, dan apa kesannya terhadap komuniti keseluruhan. Jadi kesemua itu dibincangkan dan dikertas kerjakan dalam prosedur ini. Betul. Banyaknya spektrum. Saya membayangkan doktor sebagai penyunting, penyusun kandungan ini, spektrum perbincangannya. Saya tak mampu menghadam semua kerana ada satu dua perbincangan itu sudut pandang ini terlalu spesifik dan bukan bidang kepakaran saya. Jadi saya boleh membayangkan lelahnya doktor menyusun. Kita lihat kandungannya, spektrum perbincangan dalam seminar pada kali ini. Sebenarnya untuk menghasilkan prosedur ini kita bekerja dalam satu pasukan. Penyunting, orang yang menilai abstrak, orang yang menyunting kertas kerja, juga penyusun lah, sebab itu kita dapat menghasilkan satu buku yang tebal ni. Tapi setiap persidangan memang buku tebal yang akan dihasilkan. Kalau 60 kertas lebih tentulah. Apa yang dibincangkan? Sebab kita melihat tadi apa yang doktor sebutkan, bermula daripada penterjemah, orang yang diutuskan, dananya, organisasinya, penerbitnya, sampailah kepada pembacanya. Jadi setiap satu itu kalau kita perlukan setengah jam, sudah hampir 5 jam, 6 jam nak bincang. Jadi yang dibincangkan tentang apa? Sebab ini sudah kali yang ke-15. Bagaimana 15 ini menjadi building block? Pertama sekali, mengapa prosedur ini tebal? Kerana perbincangan dalam ini melibatkan pelbagai bahasa. Bukan sahaja bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tetapi juga ada bahasa Arab, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Polish sekali ini ada. Kemudian ada juga bahasa untuk orang pekak sebenarnya, tetapi dihasilkan dalam bentuk sari kata. Dan ada juga padanan yang bahasa Jepun juga ada dalam prosedur ini. Yang kedua, perbincangan ini bukan hanya merangkumi dari segi bahasa saja, tetapi melibatkan genre yang berbeza. Untuk perbincangan terjemahan yang bertulis, terjemahan lisan,
ya, dan terjemahan juga yang dihasilkan melalui social media. Misalnya terjemahan yang dihasilkan untuk laman web, ya, terjemahan yang dihasilkan untuk Facebook misalnya, dan juga terjemahan untuk TV dalam bentuk salin kata. Ya. Yang ketiganya, bidang yang diliputi oleh persidangan ini oleh pembentang juga banyak. Kalau kita baca ataupun kalau kita betul-betul meneliti kandungan prosiding ataupun kertas kerja yang dibentangkan, penulisannya ataupun perbincangannya merakumi pelbagai bidang. Bidang perubatan, bidang akademik, bidang sains, ya, bidang umum, kesusasteraan, dan juga dari segi bidang-bidang yang berkaitan dengan pelatihan penterjemah, pengiktirafan penterjemah, ya, dan juga beberapa aspek yang berkaitan dengan polisi dasar kerajaan dan juga aspek-aspek yang berkaitan dengan sumbangan organisasi besar yang merupakan penyumbang kepada terjemahan ini. Persidangan banyak. Dalam kepala saya tadi, bidangnya banyak, kandungannya banyak cabang, isunya banyak, organisasinya banyak. Ini sudah 15 kali dan saya melihat isi kandungan ini sangat mempunyai nilai yang besar. Tadi juga bahasanya banyak. Jadi dalam proses untuk menghimpunkan ini, menjadikan suatu hidangan kandungan ilmu yang palatable kepada pembaca, apakah yang boleh ditimba oleh penonton kalau mereka mentelaah naskah yang setebal ini, melihat kepada bidang-bidang yang pelbagai yang terlalu kaya itu? Pertamanya, pembaca boleh melihat bagaimanakah agaknya cara untuk kita memindahkan mesej daripada satu bidang perubatan misalnya ke dalam bahasa-bahasa yang berbeza. Yang kedua, bagaimana agaknya pelatihan dilakukan untuk penterjemah. Sebab kalau kita lihat secara umumnya, masyarakat sana akan berkata semua orang boleh menjadi penterjemah apabila mereka mempunyai pengetahuan bahasa pertama dan bahasa kedua. Tetapi tidak sebenarnya begitu. Ya, mereka perlu dilatih dengan sebaiknya agar terjemah yang dihasilkan itu berkualiti. Ya. Dan selain daripada itu, mereka juga dapat menggarap, ya, apakah elemen-elemen dalam bahasa yang mempunyai konotasi tertentu dalam penyampaian mesej. Misalnya dari segi elemen-elemen yang berbentuk metafora, ya, elemen semantik yang mempunyai banyak makna, ya, dan juga konotasi-konotasi sosial, ya, dalam sosial media yang baru dan sebagainya. Saya melihat begitu kayanya spektrum yang dibincangkan, bidangnya, subjeknya, dan ini yang ke-15. Justru kalau ada penonton yang ingin mendapatkan, adakah ini diedarkan secara komersial atau bagaimana? Terbitan PPM, Persatuan Penterjemah Malaysia, diedarkan atau hanya kepada peserta biasanya pada awalnya kita edarkan kepada peserta dan juga pembentang. Tetapi selepas persidangan, sekiranya ada penonton ataupun masyarakat sana ingin mendapatkan salinannya ataupun membeli, boleh mendapatkannya daripada Persatuan Penterjemah, juga daripada Institut dijual. Juga daripada Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, daripada Perbadanan Kota Buku, dan juga daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia akan berlangsung pada hari Selasa. Ini bukan macam kertas pembentangan bajet, tidak ada embargo, sudah pun dibincangkan awal, sekaligus mempromosikan acara yang akan berlangsung pada hari Selasa nanti. Tahniah kepada Doktor selaku pengarah persidangan pada kali ini. Besar kandungannya, saya boleh bayangkan kalau saya boleh khatam 15 set itu, repository knowledge yang ada dalam kepala yang cukup luar biasa. Tahniah kepada penganjur seluruhnya dan terima kasih. Untuk kita bicarakan resensi pada kali ini, proceeding, jangan-jangan kami bincang dalam resensi ini tentang proceeding. Terima kasihlah bagi peluang. Saya rasa tahun lalu pun yang ke-14 pun kita bincangkan juga kandungannya. Jadi ini dengan tema Sinergi Komuniti Terjemahan Akademia Industri dan Amalan Profesional berlangsung pada hari Selasa. Di mana tadi tempatnya, Doktor? Di Hotel Primera Kuala Lumpur. Semua dialukan ke sana. Oh, masih boleh? Masih boleh walk-in, peserta boleh. Masih boleh mendaftar pada hari pertama ataupun petang sebelum persidangan. Okey. Jadi untuk kali ini seminar penterjemahan antarabangsa ke-15, PPA 15, Sinergi Komuniti Terjemahan Akademia Industri dan Amalan Profesional. Jadi jangan lupa untuk dapat. Kita tak sebut harga tadi, Doktor. Ada harganya ke belum diputuskan? Harganya belum diputuskan. Saya dapat percuma. Jadi cuma kepada mereka yang ingin membeli boleh mendapatkannya di ITBM, di BP dan juga di Kota Buku. Okey, kita akan jumpa lagi di dalam mungkin segmen resensi akan datang. Jadi jangan lupa untuk teruskan kesihatan anda bersama kami.